What's up bro, sis, mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best paratau in the world. Okay, selamat datang ke channel Hazwan Shah Wrestling. Kalau korang baru sampai, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, asyabalah butang subscribe. Dan kalau korang tengok tajuk video ni, mungkin korang akan pelik dan tertanya lah, woi, dah nak 10 hari dah baru kau nak up cerita pasal Worlds Collide All Out. Siapa yang ada follow Instagram aku tahu cerita lah kot. Aku ada post kat IG story aku hari tu. So, ini kemungkinan adalah video terakhir aku dekat channel Hazwan Shah Wrestling sebelum aku nak ambil cuti rehat sikit lah. Tapi, aku rasa lebih baik aku cuti rehat daripada aku berhenti terus buat konten dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Cumanya cuti rehat tu aku tak tahulah aku akan ambil masa seminggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke. At least the next pay-per-view tu aku boleh buat watch along dan juga review lah. Tapi sementara nak tunggu ke next pay-per-view tu, mungkin aku akan stop kejap unless kalau tiba-tiba aku macam dah ada masa rasa nak buat live kejap ke. Sebab live letak effort yang agak rendah lah kan. Kau just sembang, tak payah edit. Ni sekarang ni aku nak shoot video, tak ada masa, apatah lagi edit. Jadi video ni pun tak edit. And then kalau lah ada berita besar yang sepatutnya kena cover, macam berdosa lah kalau tak cover tu, aku akan usahakan lah yang tu kan. Tapi kalau tak ada apa-apa, aku nak rehat sekejap. Bukan kat channel Hazwan Shah Wrestling je, dekat channel Hazwan Shah Bebe lepas ni aku try up satu video and then aku akan rehat jugalah. Tapi dekat channel tu dah ada video lain yang aku standby kan juga untuk aku nak up sepanjang aku bercuti nanti. So itulah, harap korang faham. Tanpa buang masa, jom kita cerita terus pasal NXT Worlds Collide. Oh, by the way, aku tak akan buat full review sebab macam dah basi je. Tapi aku try untuk cover laju-laju seringkas yang boleh. Untuk NXT Worlds Collide kali ni, tiba-tiba aku ada rasa macam shock sikit untuk tengok NXT punya big event ataupun pay-per-view ataupun premium live event ni. Yelah, dulu Black and Gold macam shock gila tengok. Bila dah jadi NXT 2.0, ada kurang sikit dia punya shock. Tapi still, bukan satu big event yang teruk pun. Tapi kau boleh nampak lah ada downgrade of the quality. But then, ada vibe yang buat kau rasa shock balik bila tengok NXT Worlds Collide. Aku rasa ini dari segi psikologi kot, bila kau dah tahu Triple H heavily involved dekat Worlds Collide. Dan untuk Worlds Collide ni, aku memang kena tengok balik sebab aku ingat perlawanan Katana Chance, Kaden Carter lawan Nikki Cross, Doudrop. Aku tak berapa nak fokus sangat lah tengok match tu. Sebab masa aku buat live watch along tu, ada dapat gift dekat TikTok. Kereta api bergerak bawah tu. First time dapat, so dia macam jakun sikit lah. Untuk Worlds Collide, bagi aku perlawanan women's okay je lah. Dan aku rasa perlawanan Bron Breakker dengan Tyler Bate pun best. Dan dua perlawanan yang betul-betul menghiburkan aku adalah NXT North American Champion dan juga NXT UK Tag Team Champion plus NXT Tag Team Champion. Dua perlawanan ni aku enjoy gila lah. North American Champion Carmelo Hayes dengan Ricochet macam biasa, macam apa yang kita expect. Cumanya match tu tak berapa nak panjang, tapi shock gila tengok match tu. Dan bagi aku match tu memang patut jadi match pembukaan untuk NXT Worlds Collide. Dan cara Ricochet kalah pun bagi aku agak memprotect karakter Ricochet lah. Dan dia tak nampak teruk bila dia tewas macam tu je di tangan Carmelo Hayes yang boleh dikatakan lagi rookie ataupun junior daripada dia. Dan untuk Tag Team Champion, yang tu lagi best, lagi shock lah bagi aku. Dah lah Fatal 4-Way, Elimination. Match tu macam lengkap lah. Ada chaos dengan kekacauan daripada Fallon Henley dan juga Lash Legend. Chaos tu ada, betrayal ada, Damon Camp bagi kita momen yang tak boleh nak lupa untuk Worlds Collide. Bila dia betray kumpulan Creed Brothers dan jadi punca Creed Brothers tewas dia orang punya NXT Tag Team Champion. Lepas tu ada new champion lagi. Seriously, aku tak expect langsung Pretty Deadly akan menang. Seriously, bagi aku Tag Team Elimination Fatal 4-Way tu best gila lah. So secara keseluruhan untuk NXT Worlds Collide, aku bagi 8 bintang daripada 10 bintang. Untuk AEW All Out, ada 15 perlawanan. Gila kau. Tolonglah AEW. Kalau lepas ni kau nak buat perlawanan banyak-banyak lagi macam ni, kau buat je 2 malam. Aku rasa aku okey kot. Padahal hari tu dia buat 1 malam pun aku dah nak pitam dah buat live. Sebelum tu Triple H pergi menggatal buat NXT Worlds Collide sebelum AEW punya timing kan. Yang jadi mangsanya kita lah, fan dekat Malaysia, bangun 3 pagi,
Korang bangun 3 pagi, aku tak tidur langsung 3 pagi tu. Sampailah bila all out habis, masuk kerja, maghrib tu balik baru nak tidur. Tapi still aku rasa better lagi untuk diorang buat 2 malam lah. Dan aku rasa tak ada masalah pun sebab diorang punya big event pun 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. So should be okay lah. Perlawanan yang dekat kick off tak teruk. Ada 4 perlawanan. Untuk kick off bagi aku itu dah cukup baik dah sebenarnya. Perlawanan yang curi tumpuan aku yang bagi aku rasa best gila adalah AEW World Trios Champion dan juga AEW Tag Team Champion. Dan aku bagi kredit jugalah dekat match Chris Jericho dan Bryan Danielson. Match tu aku terpaksa tengok balik sebab masa live tu aku tak terlalu fokus sangat. Bagi aku match tu best juga, tapi still World Trios dengan Tag Team Champion memang best gila. Kita nampak juga ada perlawanan yang kita boleh kata perlawanan menjimatkan masa. Pertama sekali Casino Ladder Match. Tiba-tiba kumpulan William Stockley Hathaway, aku lupa lah nama Malcolm Bivens dekat AEW ni apa. Tapi dia punya group tu lah yang ada Big Cass, Gun Club, Lee Moriarty, Ethan Page. Kalau ada lagi nama aku terlupa sebut, minta maaf lah. Dia ambil chip yang tergantung atas gelanggang tu, lepas tu dia bagi dekat satu figure bertopeng yang keluar dengan entrance music yang bagi aku agak cool. Tapi time tu semua orang dah boleh agak lah yang laki bertopeng tu adalah MJF sebab cara dia jalan. Dan perlawanan satu lagi yang boleh kata menjimatkan masa adalah Christian Cage dan juga Jungle Boy. Tapi yang tu bukan diorang sengaja nak jimatkan masa, tapi sebab Christian Cage injured. Time tu semua orang dah fikir dah, adakah Christian Cage dapat layanan part time macam Goldberg? Senang gila buat kerja. Lepas tu kemenangan CM Punk dan juga di Elite dekat All Out bagi aku agak meaningless sebab lepas tu tak sampai berapa hari diorang punya title dah kena tarik, dah kena strip, and then nak cari champion baru pula. So bagi aku like no point lah. Tapi itulah, itu benda yang diorang sendiri tak expect bila All Out tu berlangsung dan ada kekecohan, pergaduhan berlaku lepas All Out tu dah habis. Nak buat macam mana, tapi itulah sayang lah. Macam kau dah bagi momen tu sedap dekat All Out, last kau tarik momen tu. But then aku sukalah Tony Khan punya ketegasan untuk tak layan lah kau ni star ke tak star ke, kalau kau dah buat masalah kau kena. Dan dekat All Out ada 2 momen yang aku tak boleh nak lupakan. Luchasaurus betray Jungle Boy sebab aku tak expect pun benda tu akan berlaku. Lepas tu MJF punya return lah. Memang orang dah lama nanti-nantikan. Orang fikir dia pergi ke WWE. Aku dah cakap dah. Itulah aku rasa best sikit lepas ni AEW dengar MJF punya promo. Walaupun dia tulang C, tapi tak boleh deny lah kita shock dan rasa macam burn gila tengok dia punya promo lepas ni. Dan even kat Dynamite hari tu pun promo dia agak okay jugalah. Cumanya banyak sangat lah nak mention WWE. Dan untuk All Out aku tak nak bagi rating sebab banyak sangat match. Aku tengok dalam keadaan yang penat dan mengantuk. Aku rasa tak fair sebenarnya untuk aku nak bagi rating untuk AEW All Out. Nak tengok balik semua tu macam payah ke. Lagi-lagi kau dah tahu result, confirm lah tak shock. Tapi seriously 15 match sebenarnya boleh buat rating aku jatuh bawah. Sebab bila ada banyak sangat match yang kurang shock, padat sangat, kau jadi penat. Even match tu diorang plan untuk nak jadikan sedap. Aku rasa benda ni boleh makan AEW balik lah kot. Diorang dah kena mula kurangkan match atau buat 2 malam. Sorry kalau dia tadi cakap sengau. Aku punya sesama tak elok lagi. Raw selepas Clash at the Castle minggu lepas, kita dah nampak Braun Strowman buat dia punya comeback dekat WWE. Bukan satu comeback yang kita boleh kata kejutan sebabnya ramai dah, dan aku sendiri pun ada post dekat aku punya IG yang pasal wrestling tu, berita WWE 2.0 yang Braun Strowman akan buat dia punya comeback dekat Raw selepas Clash at the Castle. So kita dah tahu dah news tu. Cumanya aku still rasa benda tu macam surprise sebab aku tak dapat spoiler satu. And then bila aku tengah tengok Fatal 4-Way Tag Team punya match kat Raw tu, aku terlupa langsung pasal Braun Strowman sebab WWE sedikit pun tak ingatkan kita pasal Braun Strowman akan buat dia punya comeback dekat Raw malam tu. Jadi aku terlupa, dan bila muzik Braun Strowman dimainkan, aku terkejut dan rasa surprise tu menjadilah dekat situ. So pasal tu jangan hantar aku spoiler. Cumanya kat sini, apa plan untuk Braun Strowman lepas ni lah? Duduk kat Raw ke, duduk kat SmackDown ke, pergi NXT 2.0? Tiba sangat. Dan apa plan dia? Feud dengan siapa lepas ni? Adakah dia akan cabar Roman untuk WWE Champion dan juga Universal Champion? Kalau ya, ramai sangat dah calon-calon contender yang ada. Drew McIntyre dah settle, ada Karrion Kross lagi. Seth Rollins pun boleh. Cody Rhodes kalau dia buat comeback. Braun Strowman ni
Tipulah kalau kau tak kata Kevin Owens yang sekarang ni kita tengok dekat Raw semalam tu adalah Kevin Owens yang sesuai jadi champion. Sebelum-sebelum ni pun aku dah rasa dia patut jadi champion. Kali ni di bawah Triple H punya kreatif plan, this is the best Kevin Owens yang dulu kita pernah tengok dan benda ni dibawa balik sekarang. So ramai contender, cumanya masalah satu lah kat sini yang membawa aku kepada next point. Kita punya champion tak ada nanti dekat Extreme Rules. So macam what's the point kau build banyak gila superstar yang sekarang ni dah boleh nampak macam champion material, tapi champion pun tak muncul untuk mereka ni nak cabar title tu. Dan dekat Extreme Rules, dia orang gantikan Roman punya slot tu dengan Drew McIntyre dan juga Karrion Kross. Next point aku pula, aku rasa WWE kena buat brand split lah. Superstar dah makin bertambah. Aku rasa dia orang kena reorganize balik roster yang ada dekat Raw dan juga SmackDown. Sebab bagi aku Raw okey lah sekarang ni, sedap juga tengok, tapi SmackDown still suffer. Aku rasa yang buat shock SmackDown sekarang ni, macam minggu-minggu sebelum ni adalah bila Sheamus dengan Gunther punya perlawanan ataupun segmen je. Lain daripada tu, how? So bila superstar dah bertambah ni, macam aku cakap tadi, better buatlah brand split. Kalau tidak, kau mergekan je lah Raw dan juga SmackDown balik. Tapi aku nampak lah Triple H punya haluan ni nampak macam lebih nak kekalkan brand split daripada satukan Raw dan juga SmackDown. Last kali aku nak sentuh 3 poin yang aku rasa menarik bila aku tengok Raw semalam. Poin tu menarik, tapi tak semestinya isi poin tu adalah benda yang menarik. First kali Johnny Gargano punya debut, tak rasa macam tengok perlawanan dia dekat NXT dulu. Perlawanan dia dekat NXT jauh lagi sedap. Dah lah lawan dengan Chad Gable yang sedap juga dekat NXT. Tapi sekarang ni bila dua orang ni berlawan, aku taklah kata match ni teruk. Tapi somehow match ni aku tak nak skip sebab aku expect match ni sedap. Tapi itulah, aku rasa aku patut skip je match ni. Tapi still ada juga crowd yang sorak This is awesome. Women Tag Team Champion bertukar tangan. Kalau kau tanya aku, lebih baik hari tu kau bagi Dakota Kai dengan Io Shirai menang terus. Macam baik tak payah je Raquel dengan Alia tu pegang. Itu pendapat aku lah. Dan macam aku dah sentuh tadi, promo Kevin Owens duk membasuh si Austin Theory tu terbaik Kau bagilah Kevin Owens ni duduk dekat NXT, naik ke main roster, duduk bawah Vince McMahon. Watak baik ke, watak jahat ke, dan sekarang duduk bawah Triple H. Daripada segi mic promo, daripada segi skill atas gelanggang, tak mengecewakan. Bagi aku Kevin Owens ni antara superstar yang ada package yang lengkap. Dan man, dia patut jadi champion lah. Jangan nak kata aku dari tahun lepas duk asyik nak push Kevin Owens ni. Seriously, aku rasa dia deserve. Dan dia bukannya aku punya favourite superstar pun, tapi aku minat dia sebab aku rasa dia talented lah, but not my favourite superstar. So guys, itu saja untuk video kali ni. Lagi sekali, aku berehat sekejap. Kalau ada live tiba-tiba aku buat tu, adalah tu, tapi konten berehat unless ada berita tergempar, berita besar yang sepatutnya memang kena buat konten. Yang tu aku akan usahakan lah. Okay, minta maaf. Salam takziah untuk korang yang dengar aku punya Palatau. Terima kasih datang lagi. Ma'adaf ada.